Anda, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nala Huda, bertemankan rakan tugas Hakim Rahman yang sudah pun kembali ke studio Bukit Kewangan bersama kami setelah 3 bulan berada di WTC. 3 bulan lebih, 100 hari sebenarnya berada di studio yang berbeza. Tapi tak apa, it feels good to be back here. Dan seperti biasa, pagi ini kita akan bawakan kepada anda laporan berita tempatan dan juga antarabangsa dan juga isu-isu semasa berkaitan dengan COVID-19 dan juga PKPP. Dan laporan pertama kami nak bawakan kepada anda pada pagi ini 27 Jun, hari Sabtu. Adalah berkenaan dengan perkembangan terkini yang dibawakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham, dalam sidang media yang dilakukan pada Jumaat, di mana kalau kita lihat hari ini merupakan semalam sebenarnya hari yang ke-17 Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti, dan dari semasa ke semasa banyak berita baik yang kita perolehi ketika kita dalam fasa pemulihan ini. Antaranya semalam kita mencatatkan kes COVID-19, kes aktif COVID-19 kurang daripada 200 kes. Dan itu antara pencapaian yang kita dapat rekodkan sejak mulanya melanda pandemik COVID-19 ini di negara kita. Dan antara lain juga yang dikongsikan berita baik adalah Malaysia juga menjadi antara negara yang tertinggi dalam kalangan negara-negara ASEAN bagi kadar penyembuhan kes COVID-19. Itu antara perkongsian negara kita ketika menghadiri ataupun menyertai sidang kemuncak ASEAN ke-36 semalam secara maya bersama negara-negara ASEAN lain. Dan apa juga yang dikongsikan pihak KKM semalam, juga kes baru COVID-19 harian telah pun mencapai satu angka selama 4 hari berturut-turut mulai 23 Jun 2020. Itu juga satu perkembangan yang positif. Kita melihat kes positif COVID-19 ini masih lagi berada dalam kadar yang terkawal, dan juga kes harian penularan di dalam negara dalam kalangan warga negara Malaysia pula juga adalah kurang daripada 5 kes bagi 6 hari berturut-turut. Dan dalam masa yang sama kita juga malangnya masih lagi melihat kes positif dalam kluster yang melibatkan kluster bukan warga negara Malaysia. Jadi itu juga satu aspek kita perlu ambil kira dan titik beratkan dalam kita meraihkan berita-berita positif ini. Selain itu, antara berita positif lain juga yang dikongsikan, kadar kematian COVID-19 di Malaysia juga merupakan antara yang paling rendah di seluruh dunia, iaitu 1.41%. Mungkin kalau kita lihat beberapa negara lain juga mencatatkan peningkatan yang ataupun situasi COVID-19 ini yang semakin positif, semakin bertambah baik, terutamanya di New Zealand dan juga di Korea Selatan, juga antara negara yang kita mungkin dapat cuba mengadakan satu gelembung pelancongan ataupun travel bubble bersama negara-negara. Kita boleh buka sepadan bersama negara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, ini bukan satu perkara yang kita boleh take for granted, kerana banyak lagi negara yang masih lagi memerangi pandemik ini. Kalau kita lihat di Amerika Syarikat, baru sahaja mencatatkan peningkatan mendadak antara yang paling tinggi setakat ini, dan juga di Brazil pula menjadi negara terbaru yang mencatatkan peningkatan mendadak. Sekarang negara kedua merekodkan kes tertinggi selepas Amerika Syarikat. Jadi sementara kita meraihkan berita-berita positif ini, dalam masa yang sama kita perlu ingat perang COVID-19 itu adalah satu usaha global. Jadi kita boleh lihat bagaimana pula usaha ataupun solidariti itu perlu dikukuhkan dan ditambah baik pada tahap antarabangsa. Ya, semua usaha yang dilakukan ini menyebabkan Malaysia dilihat sebagai negara yang mempunyai kadar jangkitan terendah, kadar kematian terendah. Malah sebenarnya kadar kematian COVID-19 di Malaysia ini dikategorikan sebagai yang paling rendah di seluruh dunia, iaitu hanya pada kadar 1.41%, dan kadar kematian juga tidak dilaporkan. Dalam masa 12 hari ini tidak ada sebarang kes kematian dilaporkan. Justru ia bermakna bahawa kadar kebolehjangkitan COVID-19 ini semakin hari semakin menurun. Tapi ini bukanlah tiket ataupun lesen untuk kita tidak mengamalkan SOP dan garis panduan seperti penjarakan sosial, mengelakkan tempat-tempat tumpuan orang ramai seperti crowded 3C seperti yang disebutkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sebelum ini. Dan ini merupakan satu peringatan dalam kita membuka semula banyak sektor-sektor sosial, ekonomi, pendidikan. Kita perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Dan dalam masa sama juga, seperti yang disebutkan tadi, Naila ada maklumkan bahawa tiada kes tempatan
ada satu kes tempatan, cuma ada 5 kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan warga negara Malaysia dan satu warga negara Malaysia yang dibenarkan masuk ke Malaysia atas urusan kerja. Jadi ini penting walaupun sekarang ni sudah tidak ada kuarantin wajib, tetapi kawalan kendiri itu perlu dilakukan. Maksudnya kalau dah tahu tak sihat ataupun rasa baru pulang daripada kawasan ataupun lokasi yang berisiko, tolong asingkan diri anda dan amalkan jarak sosial bagi mengurangkan kadar kebolehjangkitan. Tapi dalam masa yang sama juga Naila, apabila kita bercakap mengenai jumlah nombor angka yang semakin lama semakin menunjukkan angka yang positif semakin menurun, dalam masa yang sama juga KKM akan melakukan satu kajian di mana kita lihat jumlah pesakit yang pulih juga agak ramai, daripada ada 6,000, 8,000 yang telah pulih sebenarnya. Tapi tak apa, kerana mereka yang dilaporkan telah pulih ini dilaporkan mempunyai simptom-simptom. Maksudnya mereka tidak pulih 100%. Ada yang dilaporkan mempunyai penggunaan kapasiti paru-paru yang berkurangan daripada sebelum mereka dijangkiti, dan disebabkan itu juga KKM akan kaji antibodi bekas pesakit COVID-19 setiap 3 bulan. Dan ini akan dilakukan mengikut kategori pesakit tersebut. Sama ada mereka ini ada kesan-sampingan seperti paru-paru dan juga imuniti pada tubuh. Dan siapa sebenarnya 5 kategori yang akan dilakukan kajian antibodi mereka ini adalah, satu melibatkan kategori 1 mereka yang tidak bergejala, kemudian kategori 2 adalah mereka yang mempunyai gejala, yang ketiga mereka yang ada masalah radang paru-paru dan tetapi tidak memerlukan oksigen, dan yang keempat mereka ni ada masalah radang paru-paru dan memerlukan oksigen, dan yang kelima mereka yang memerlukan alat bantuan pernafasan. Dan hasil kajian ini akan berguna di masa depan dalam usaha kita untuk memastikan bahawa satu kajian menyeluruh mengenai virus COVID-19 ini dapat kita fahami, betul-betul kita faham, dan juga membantu penghasilan vaksin COVID-19 sehingga kini masih lagi tidak ditemui. Naila. Ya. Dan selain itu, kita nak juga bawakan perkembangan PKPP juga. Memasuki fasa pemulihan ini, kita menyaksikan banyak aktiviti ekonomi dan aktiviti sosial yang dikembalikan, kembali dibuka semula, dan mungkin ada rasa normal sikit, dan kita boleh menyaksikan aktiviti merenang, aktiviti majlis perkahwinan dan sebagainya. Semua ini ada diberikan kelonggaran, tetapi tertakluk kepada SOP tertentu yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan, dan juga kerjasama dengan pihak industri, apa mungkin kolaborasi yang mereka dapatkan untuk menghasilkan SOP yang bersesuaian. Dan ini perkembangan terbaru. Kalau anda rasa badan letih dan tak bermaya, 1 Julai ini pusat urut dan spa kembali dibuka. Ini mungkin satu sektor atau industri yang dinanti-nantikan orang ramai, bukan sahaja buat pengguna dan buat kita yang badan letih ini, tetapi paling pentingnya adalah buat mereka yang bekerja dalam industri ini, buat pengusaha-pengusaha industri spa ini. Merupakan satu industri yang amat besar di Asia Tenggara, dan antara industri, kalau kita lihat di Thailand, antara sektor yang pertama dibenarkan buka semula selepas penutupan, selepas perintah berkurung itu, kerana itu adalah antara sektor terbesar buat negara itu. Dan kita juga dapat menyaksikan perkara yang sama kini dapat dilakukan di Malaysia sendiri bermula 1 Julai. Ini membabitkan operasi pusat spa, pusat kesihatan dan pusat urut kaki ini bagi merancakkan semula kegiatan ekonomi dalam negara ini. Itu pengumuman Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Katanya turut dibenarkan beroperasi semula di bawah subsektor pelancongan itu ialah Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions atau MICE, dan juga pameran perdagangan dan pelancongan. Bagaimanapun, ujar beliau, pihak pengurusan perlu memastikan mereka mematuhi SOP yang disediakan. Jadi operasi spa, wellness dan pusat urut kaki ini perlulah mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN dan KKM, seperti pendaftaran, pemeriksaan suhu badan, pemakaian pelitup muka, face mask dan juga penyediaan hand sanitizer. Dan saya kira ini mungkin satu sektor yang perlu berwaspada sikitlah, perlu berhati-hati kerana memerlukan sentuhan, seperti kita saksikan di kedai gunting rambut dan sebagainya, di tempat-tempat facial dan sebagainya. Ini antara sektor yang mungkin susah sikit kita nak jaga penjarakan sosial itu. Jadi mungkin selain daripada SOP itu, perlulah seperti yang Hakim kata tadi, bergantung kepada diri kita sendiri, bertanggungjawab dan juga mengamalkan kawalan kendiri itu. Betul, tapi saya lebih teruja sebenarnya selain daripada pembukaan spa
SPA Pusat Urut ni saya lebih teruja dengan pembukaan sekolah dan juga madrasah tahfiz yang juga turut diberi kebenaran ataupun lampu hijau untuk kembali beroperasi. Itu juga yang dimaklumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang medianya semalam, yang berkata bahawa pembukaan sekolah-sekolah madrasah tahfiz ini akan diumumkan, di mana perinciannya akan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tidak lama lagi, kerana kita bermaklum bahawa sekolah sudah pun dibuka untuk mereka pelajar yang menghadapi ataupun mengambil peperiksaan tanpa peperiksaan SPM, STAM dan yang setaraf dengannya. Tetapi dalam masa sama apabila melibatkan madrasah ataupun tahfiz ini, skop ataupun bidang kuasa, punca kuasanya berbeza, di mana bidang agama terletak di bawah kerajaan negeri, jadi akan ada sesi libat urus melibatkan antara kerajaan negeri, di mana kita bermaklum madrasah ataupun institusi tahfiz ini ada di bawah pusat dan juga ada di bawah kerajaan negeri. Dan dalam masa yang sama, bukannya apabila dikatakan dibuka semula semuanya dibuka tanpa syarat, ada syarat-syaratnya. Kalau macam SPA dan pusat urut tadi, syaratnya adalah hanya pekerja tempatan saja, dan kalau institusi pendidikan seperti madrasah, sekolah agama ini ataupun mak tahfiz ini hanya dibenarkan kembali beroperasi kepada mereka yang berdaftar. Yang tak berdaftar perlu mendapatkan kebenaran bertulis itu ataupun permohonan bertulis yang perlu diberikan kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Dan kalau kita saksikan sebelum ini pembukaan semula sekolah buat sijil-sijil tertentu, buat tingkatan 5, tingkatan 6 dan sebagainya, kita dapatkan tinjauan dalam kalangan pelajar apa perasaan mereka dapat kembali ke sekolah setelah 3 bulan berada di rumah, 3 bulan terpaksa belajar secara dalam talian dan sebagainya. Ramai antara mereka yang walaupun kita jangkakan mungkin murid-murid ni tak nak sebenarnya pergi sekolah, kalau boleh nak lanjutkan lagi cuti, tetapi kebanyakan tinjauan yang kita dapat mungkin sebab kena interview dengan TV ke tapi apa yang mereka kongsikan, rata-ratanya mereka rasa gembira teruja dapat kembali ke sekolah, kerana kami faham juga memang rasa tertekan apabila terpaksa berada di rumah, dan adaptasi untuk belajar secara dalam talian itu juga satu proses pengubahan yang amat menyukarkan, bukan sahaja dalam kalangan pelajar tetapi bagi guru-guru dan juga buat ibu bapa sendiri, ahli keluarga mereka. Jadi kita harap dengan pembukaan semula sekolah ini mungkin dapat meredakan sedikit situasi di rumah itu, dan mungkin murid-murid juga teruja dapat kembali bersama dengan kawan-kawan mereka di sekolah. Dan bercakap tentang fasa pemulihan, ini pula satu berita yang amat menarik kita nak kongsikan. Sebelum ini kita saksikan kerajaan ada mengumumkan pembukaan semula pawagam dan juga teater dan sebagainya, panggung wayang, dan itu yang kita dapat kita jangkakan dalam masa terdekat. Tapi kalau kita nak lihat apa contoh yang kita boleh lihat di negara lain, ini di Brazil, di mana stadium bola sepak di Brazil telah pun berubah menjadi panggung wayang pandu lalu ataupun drive-thru cinema. Stadium bola sepak Palmeiras di Sao Paulo berubah menjadi panggung wayang pandu masuk selepas beberapa bulan ditutup akibat COVID-19, dan ini dianggap sebahagian daripada rancangan kerajaan untuk merancakkan ekonomi dan juga memberi semangat dalam kalangan rakyat di Brazil yang sekian lama terkurung dalam rumah. Dan kalau kita ingat balik tadi apa yang saya kongsikan juga, Brazil sekarang negara kedua tertinggi kes COVID-19 di seluruh dunia, tapi kita lihat mereka sudah kembali mungkin membuka sedikit sektor-sektor tertentu. Jadi kalau sebelum ini penduduk ke stadium itu bagi menonton perlawanan bola sepak, tetapi kini mereka boleh membawa masuk kereta ke ruangan yang mampu muat sehingga 300 buah kereta. Ini visual yang anda lihat sekarang ini dari Brazil itu. Menurut Alessandro Tessari yang sering menonton perlawanan klub kegemarannya itu, tidak pernah terfikir bahawa dia akan ke stadium itu semata-mata untuk menonton filem dan bukannya aksi perlawanan bola sepak. Jadi ini melibatkan industri hiburan di Brazil yang merupakan antara sektor pertama menghentikan aktivitinya akibat wabak COVID-19, dan kini antara sektor terakhir yang dibuka semula. Dan antara aktiviti yang disediakan di stadium itu termasuklah juga pameran filem klasik, pertunjukan komedi dan teater kanak-kanak. Dan kalau kita tengok sebenarnya antara SOP yang disediakan oleh Majlis Keselamatan Negara sendiri adalah untuk pihak industri menyediakan panggung wayang secara pandu lalu. Ada sebenarnya SOP-nya yang disediakan oleh MKN, tetapi kita belum dengar lagi sebarang inisiatif atau idea daripada pihak industri untuk mengadakan idea ini juga. Mungkin kita boleh juga saksikan
stadium ini diubahkan juga ataupun beberapa pusat-pusat di negara kita ini ditukarkan jadi panggung wayang pandu. Lalu satu idea yang sangat menarik kalau kita lihat di Indonesia, negara jiran kita juga sudah mempraktikkan idea ini. Sangat menarik. Betul, yang pastinya COVID-19 dan kawalan pergerakan bagi mengekang penularan virus COVID-19 ini menuntut kita untuk kreatif dan menggunakan apa yang ada dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Contoh, keluar tengok wayang is about experience, mengenai pengalaman menonton wayang tu, tapi pengalaman itu diberikan dalam cara yang berbeza, masih lagi dapat melihat di skrin yang besar dengan mungkin sistem audio yang baik, tetapi dalam masa sama masih lagi menjaga SOP dan keselamatan. Dan inilah peluang untuk mereka industri kreatif di luar sana untuk bukan saja menghasilkan ataupun mendapat idea menggunakan idea-idea kreatif mereka, tetapi actually untuk push the idea untuk menjadikan idea itu sebagai satu realiti. Ianya boleh dilakukan. Sebelum ini pun kita tak sangka negara kita mampu mengawal penularan COVID-19, tapi disebabkan disiplin, disebabkan kawalan kendiri, kita mampu menurunkan kadar, bukan menurunkan kadar tapi menurunkan apa? Keluk jangkitan COVID-19. Itu antara negara yang paling baik yang dalam mengawal COVID-19. Dan dalam masa sama juga COVID-19 ini juga kita lihat menyebabkan isu-isu antarabangsa yang menguji tahap kemanusiaan kita. Antaranya kita lihat isu melibatkan etnik Rohingya, di mana ada satu fasa sebelum ini ketika kita sedang di kuarantin, ada satu sentimen terhadap Rohingya yang agak negatif sebenarnya, seolah-olah kita langsung tidak boleh mendengar nama etnik ini, sehingga ada yang mengeluarkan cadangan-cadangan yang mungkin sedikit tidak berperi kemanusiaan. Tapi di masa sama Malaysia menerusi platform yang ada menggesa agar UNHCR untuk memberikan kerjasama dalam mempercepatkan proses penempatan etnik Rohingya ke negara ketiga. Dan seperti apa yang dikongsikan Hakim tadi, inilah masanya ketika kita memerangi COVID-19 ini juga peluang untuk kita fikirkan idea baharu, pembaharuan, dan mungkin ini juga beri ruang kepada Malaysia. Dan apa yang dikongsikan Malaysia ini adalah ketika sidang kemuncak ASEAN semalam. Jadi ini mungkin ruang kepada pertubuhan ASEAN ini untuk lebih kreatif dalam memikirkan satu strategi apa agaknya masa depan ataupun solusi yang lebih mampan, yang lebih sustainable dalam jangka masa yang panjang buat isu pelarian Rohingya ini, kerana ini satu isu yang telah berlarutan sejak beberapa tahun, tetapi kita masih tidak lihat lagi inisiatif ataupun political will yang kukuh daripada pemimpin-pemimpin ASEAN ini, terutamanya daripada Myanmar sendiri. Isu geopolitik ini sentiasa menuntut kita untuk berdiplomasi dan menyelesaikan satu masalah, dan itu antara laporan yang kami paparkan dalam Awal Ni Pagi untuk jam ini. Bukan kita nak berakhir, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi, dan sesulan penularan wabak COVID-19, pelbagai normal baharu kini dilalui masyarakat, dan begitu juga dengan peraturan-peraturan ketika berada di lapangan terbang. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut apakah normal baharu itu, kita ikuti laporan yang kami sediakan ini dari Sandakan. Lapangan terbang merupakan salah satu pintu masuk sesebuah negara atau negeri yang perlu sentiasa dijaga, diawasi dan dikawal rapi. Kini beberapa peraturan atau SOP bagi pelawat atau penumpang di lapangan terbang ditambah dan diubah bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Begitu juga dengan lapangan terbang Sandakan, normal baru itu turut diterapkan kepada semua individu yang berkunjung ke lokasi berkenaan. Menurut pengurus lapangan terbang Sandakan, antara SOP disediakan termasuk hanya membuka satu saja pintu masuk ke lapangan terbang terbabit dalam memudahkan pemeriksaan. Pihaknya juga menyediakan kod imbas di pintu masuk itu bagi mendaftar masuk ke lapangan terbang menggunakan aplikasi MySejahtera. Selain itu, petugas lapangan terbang turut melakukan inovasi terhadap peralatan bagi pencuci tangan atau hand sanitizer, di mana ia perlu ditekan menggunakan kaki, bukan menggunakan tangan. Jika mahu menggunakan lift pula, mereka menyediakan kayu kecil yang diletakkan di luar lift untuk menekan butang lift.
Untuk penumpang yang berlepas, sebagaimana yang kita maklum, semua lapangan terbang seluruh Malaysia aplikasikan perkara yang sama, di mana semua penumpang perlu memakai pelitup muka, sebahagian muka lah. Kemudian penumpang perlu kita scan. Sebelum scan tu, kita dah sediakan aplikasi MySejahtera. So penumpang yang tidak ada aplikasi MySejahtera tu, kita ada sediakan buku pendaftaran masuk, yang mana semua penumpang perlu mengisi butir nama, nombor telefon dan mencatatkan suhu yang kita benarkan. Lebih daripada 37.5 kita tak benarkan masuk ke terminal. Dan sekarang ni kita benarkan semua penumpang dan juga yang menghantar untuk masuk ke terminal. Semasa PKPB hanya penumpang sahaja. So buat masa sekarang ni kita dah bagi kelonggaran seluruh Malaysia, semua penumpang dan juga penghantar meter greeters tu kita benarkan masuk dengan syarat mengikut SOP yang telah kita tetapkan. Bagi pendaftaran penumpang pula, beliau berkata pihak syarikat penerbangan sudah menaik taraf sistem mereka di mana penumpang hanya perlu menggunakan mesin daftar masuk layan diri dengan mengimbas kod QR pada tiket. Mana-mana individu yang belum mencetak tiket penerbangan hanya perlu melakukan imbasan kod QR tiket, dan begitu juga sekiranya ingin mendapatkan tanda atau tag barang. Jika sebelum ini penumpang kebiasaannya menekan butang mesin daftar masuk layan diri bagi mencetak tiket, namun kini ia sudah berubah. Daripada segi pendaftaran penumpang, buat masa ini semua airlines menggalakkan kita sebenarnya menggunakan aplikasi supaya untuk mengelakkan sentuhan secara direct dengan pihak yang bertugas di check-in counter tersebut. So kalau kita tengok AirAsia, kalau kita tengok Malaysia Airlines pun sama, tapi kaki tangan atau penumpang yang tidak ada aplikasi itu, pihak penerbangan akan bantu untuk proses kemasukan tersebut. Bagi penumpang yang baru mendarat pula, mereka akan diperiksa suhu oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM secara imbas lalu. Perkara itu sudah dijalankan sejak awal Perintah Kawalan Pergerakan PKP lagi dan dikekalkan sehingga hari ini. Peraturan terbaru pula iaitu penumpang dalam negeri tidak perlu melakukan imbasan kod QR MySejahtera selepas memasuki balai ketibaan. Manakala penumpang luar negeri yang baru mendarat atau tiba perlu melakukan imbasan kod QR berkenaan. Semua penumpang-penumpang yang sampai di lapangan terbang Sandakan dikehendaki untuk mengisi satu app lah yang telah disediakan oleh pihak KKM Sandakan. So selepas mengisi semua butir-butiran yang telah dikehendaki oleh pihak KKM, bila boleh terus keluar. Semua penumpang boleh terus keluar dan tak perlu seperti dulu kita kena bawa untuk swab test dan sebagainya. So yang tu kelonggaran yang telah diberikan oleh pihak KKM semasa PKPP. So sekarang untuk PKPP, penumpang hanya perlu untuk mengisi borang tersebut melalui aplikasi, kemudian penumpang boleh dibenarkan untuk keluar terus. So yang mana tak ada aplikasi, KKM ada menyediakan meja perkhidmatan di luar balai tiba, di luar balai ketibaan untuk membantu penumpang-penumpang kita yang tak sempat nak mengisi borang tersebut. Kita sentiasa bersedia sebenarnya. Even masa masa PKPB sehingga sekarang, lapangan terbang sentiasa bersedia untuk menerima penumpang dan menerima pesawat. Cuma kesediaan daripada pihak airlines, dan buat masa ini peningkatan penumpang tu daripada 3%, 5% dan sekarang telah sampai ke 7% peningkatan penumpang untuk Sandakan. So kita tengok kat situ memang ada peningkatan lah daripada segi sebelum dan juga semasa PKPP. Walau bagaimanapun masih lagi limit lah pergerakan tu. Sementara itu, rata-rata penumpang yang ditemui Esrawani pula berkata mereka tidak merasa gelisah atau bimbang ketika berada di lapangan terbang Sandakan. Peraturannya masa dekat pintu utama, diorang cek suhu, tulis nama, tulis nombor telefon. Tiada juga, okey saja. Dari segi kebimbangan tu tiada juga. Biasa-biasa saja. Selamat juga. Kebersihan dia memang okey, puas hati lah. Masa PKP fasa kedua saya daripada KL ke Sandakan. Sekarang ni saya kena patah balik lah.
Ya, bekerja di KL lah. Peraturan-peraturan kena itulah jarak. Biasalah SOP kena semua lah peraturan dia orang. Ya masuk tu kena semua cek suhu semua. Pakai mask semua. Itulah. Kalau rasa saya macam biasa saja sebab saya biasa ulang-alik KL ni kan. Secara keseluruhannya, pelawat dan penumpang yang berada di lapangan terbang berkenaan dilihat patuh dengan SOP yang ditetapkan. Dalam masa yang sama, mereka sangat memahami norma-norma baru ketika berada di lapangan terbang. Banyak SOP dan kaedahnya. Tapi dalam masa yang sama, Naila, mungkin ini satu tradisi lah. Sebab kita biasa dengar pasal bedak sejuk. Tapi sebenarnya nak hasilkan bedak sejuk ni, dia bukan satu kerja yang mudah. Kerana ia memerlukan masa dan kerjanya agak rumit. Tetapi bagi seorang wanita ini, warga emas ni, Asma Abdullah, yang lebih mesra disapa sebagai Mak Su, nak hasilkan bedak sejuk ni, dia hasilkan untuk tujuan bersedekah. Dan dia buat sendiri di rumahnya di Kampung Sungai Yan, Kedah. Untuk menghasilkan bedak sejuk yang berkualiti, Mak Su perlu merendam beras untuk tempoh setahun. Mak Su merupakan tukang masak di sekolah anak yatim dan dia mempunyai kemahiran menghasilkan bedak sejuk sejak berusia 12 tahun. Kata Mak Su, dalam tempoh setahun merendam beras, air rendaman perlu ditukar beberapa kali bagi memastikan ia tidak busuk. Cukup tempoh setahun, beras berkenaan akan dimasukkan ke dalam kain batik yang diikat untuk dikeringkan. Dan selepas 3 hari, beras berkenaan sudah pun kering dan boleh dibancuh untuk dititikkan menjadi bedak sejuk. Menurut Mak Su, proses menitik memerlukan kesabaran yang sangat tinggi kerana ia memakan masa yang lama. Ini maksud bagi untuk anak-anak yatim yang di bawah jagaan Mak Su lah. Bagi kat mereka pakai, mereka pun pasal seronok kadang sakit demam pun mereka duk main minta kat Mak Su. Mereka nak pakai bedak, tu je lah. Untuk memastikan bedak sejuk berkenaan wangi, Mak Su akan hiris daun pandan untuk ditaburkan. Dan selepas itu, ia akan dijemur di tempat panas bagi memastikan bentuknya menjadi keras dan tahan lama. Banyak yang kita belajar perkara baru sebenarnya daripada acara SOP di lapangan terbang sampailah tradisi nak menyediakan bedak sejuk. So bukan semua benda yang kita lihat hasilnya dah ada itu, tapi sebenarnya penghasilannya tu agak rumit seperti penghasilan bedak sejuk. Dan kita pun tak berapa nak guna sangat bedak sejuk. Mungkin Ayla boleh guna lepas ni. Baik, itu saja perkongsian untuk Warni Pagi untuk edisi kali ini. Sekian saja, saya Hakim Rahman. Dan saya Nala Hudazi. Jumpa lagi.